Baik, terima kasih Nurul. Pembekal Perkhidmatan Telekomunikasi diminta memperluaskan perkhidmatan liputan ke kawasan luar bandar Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Darawi berkata, dengan keperluan akses internet yang semakin mendesak, penyedia perkhidmatan telekomunikasi harus menyokong agenda kerajaan itu. Jadi maknanya kita perlukan lebih daripada separuh lagi yang perlu kita bina di seluruh Sarawak. Sama ada di kawasan bandar, kawasan pekan kecil, kawasan pesisir, kawasan pedalaman. Perlu kita bina untuk membolehkan liputan kemudahan telefon dan liputan kemudahan internet itu dapat kita sasarkan. Bercakap kepada media selepas Majlis Raikan Hari Raya Aidilfitri peringkat Dewan Undangan Negeri Sebuyau di Sebuyau, tambahnya lagi setakat ini kerajaan telah membina sejumlah 3,479 menara telekomunikasi daripada 7,000 menara yang disasarkan. Dedahnya lagi di bawah agensi pembangunannya Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, menara-menara terbabit akan dilengkapi dengan kelengkapan telekomunikasi. Lebih 1,000 penduduk di kawasan Sebuyau menghadiri majlis tersebut yang turut diserikan dengan persembahan pentas dan acara cabutan bertuah. Sambutan Hari Gawai Dayak adalah masa yang sesuai untuk memastikan warisan budaya serta adat tradisi komuniti Dayak terus kekal terpelihara. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju melahirkan kebimbangan perubahan masa dengan corak kehidupan moden akan melenyapkan budaya tradisi nenek moyang yang menjadi kekuatan identiti sesuatu kaum Dayak. Menurut Datuk Ali, budaya dan tradisi kaum Iban misalnya tidak hanya sekadar pada pakaian tradisi, tarian ngajat dan instrumen muzik yang biasa dilihat pada majlis-majlis rasmi. Sebaliknya, kaum Iban mempunyai begitu banyak adat tersendiri seperti miriang, pantun serta pelbagai genre puisi klasik. Walau bagaimanapun, sebahagian besar budaya dan adat resam itu semakin dilupakan dan golongan tua yang mahir mengenainya sudah tiada lagi. Oleh itu, perayaan tahunan Gawai Dayak boleh dijadikan sebagai satu ruang dan peluang untuk komuniti Dayak kembali memartabatkan budaya dan tradisi masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Ali percaya sambutan Gawai Dayak tahun ini begitu dinantikan oleh komuniti Dayak selepas ramai tidak dapat meraihkan bersama keluarga dan saudara mara 2 tahun lepas. Harapan beliau agar perayaan tahun ini dapat mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan dan semangat perpaduan semua kaum di Sarawak. Datuk Ali berucap pada program YFM Datai Nemuai ke Rumah Panjai Seniawan di Seratua. Program tersebut merupakan program turun padang RTM Sarawak dalam usahanya untuk mendekati penonton dan pendengar. Program serupa akan dianjur di Skuau, Sibu. Persatuan Ketua Kaum adalah sebuah organisasi yang berperanan penting dalam menjayakan program pembangunan di negeri ini. Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat berkata, persatuan serta ahlinya merupakan pemimpin berpengaruh di peringkat komuniti. Justru mereka berkemampuan untuk mengajak rakyat untuk sama terlibat dan menyertai setiap agenda pembangunan kerajaan. Oleh itu, Datuk Robert Lawson Chuat mahu ketua kaum dan ketua masyarakat sentiasa mempersiapkan diri dengan maklumat terkini berhubung program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan masing-masing. Tambahnya, apa yang penting, mereka berupaya mengenal pasti dan mengintai setiap peluang dari program kerajaan untuk kepentingan sosioekonomi komuniti. Jelas Datuk Robert lagi, di daerah kecil Sepauh misalnya, pelbagai program sedang dilaksanakan ketika ini untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pengeluaran makanan berasaskan pertanian. Salah satunya adalah projek pembinaan lapangan terbang landasan pendek berbuling bernilai RM108 juta. Selain itu, Sepauh juga merupakan sebahagian dari projek agropolitan Bukit Sadok. Justru semua peluang tersebut katanya perlu dimanfaat sepenuhnya dalam usaha meningkatkan taraf hidup masing-masing. Datuk Robert berucap pada Majlis Makan Malam Pragawai Anjuran Persatuan Tuai Rumah Daerah Kecil Sepauh di Sepauh. Peningkatan jumlah pengundi di kawasan Tanjung Manis akan memberi impak yang berbeza dengan adanya pengundi baharu berikutan pindaan Perlembagaan Undi 18. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, pendekatan yang berbeza akan dilaksanakan menjelang kempen pilihan raya umum PRU akan datang bagi meraih sokongan pengundi muda.
Insinyur Yusof Abdul Wahab menjelaskan pelaksanaan Undi 18 ini mampu memberi kesan yang baik kepada lanskap politik negara di samping memastikan masa depan generasi muda terus terbela selain memenuhi aspirasi serta keperluan golongan itu. Saya cerita perasaan berkenaan dengan untuk Parlimen Tanjung Manis sahaja. Tambahan sebanyak 10,600 lebih pengundi, undi 18 dan juga undi automatik. Jadi bayangkanlah 10,000. Jadi jumlah besar sekarang adalah 32,000 jumlah pengundi yang layak mengundi di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Jadi dengan pertambahan jumlah yang begitu besar ini, pendekatan kita untuk berkempen akan berbezalah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri anjuran bersama Parlimen Tanjung Manis dan Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Serikei. Dalam pada itu, sama ada akan mempertahankan kerusi yang disandangnya, Insinyur Yusof menjelaskan beliau menyerahkan keputusan kepada kepimpinan tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB. Baik, sementara itu sebanyak 20 lokasi program Ramah Tamah Aidilfitri akan dilaksanakan bagi kawasan Parlimen Tanjung Manis. Menurut ahli parlimennya, Insinyur Yusof Abdul Wahab, program itu membabitkan 14 kawasan di Semop dan 6 kampung di kawasan Kuala Rajang. Insinyur Yusof Abdul Wahab menjelaskan setelah hampir 2 tahun program seperti itu tidak dapat dilaksanakan berikutan pandemik COVID-19, namun pada tahun ini ia diadakan setelah negara dalam fasa peralihan ke endemik. Ujarnya program itu adalah bagi meraihkan sambutan Aidilfitri bersama penduduk-penduduk di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Jadi ini sebenarnya adalah tujuan kita untuk merayakan Majlis Hari Raya ini, sambutan raya ini bersama dengan penduduk-penduduk di kawasan ini. Dan Alhamdulillah program berjalan dengan begitu lancar sekali. Kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri anjuran bersama Parlimen Tanjung Manis dan Dun Kuala Rajang di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Serikei. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.